Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pensyarah, para guru yang saya hormati sekalian. Hari ini saya hendak berkongsi dengan semua bagaimana kita menyediakan video pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya kita hendak jalankan pengajaran dan pembelajaran secara segera, tetapi disebabkan pada waktu itu kita perlu hadir mesyuarat atau kita perlu hadir khusus, maka kita tidak dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara segera secara dalam talian yang kita gunakan sebelum ni. Jadi kita akan hanya menggunakan Google Meet untuk kita merakamkan video pengajaran kita dan seterusnya kita pautkan ke dalam Google Classroom, dan pada waktu PDP yang sebenarnya nanti pelajar-pelajar kita dapat akses video tersebut. Jadi saya teruskan dengan kita akses ke Google Meet. Baik, saya telah pun buka Google Meet. Perlu ke depan sikit lah saya ni pun. Okey. Dan sebelum kita merakamkan pengajaran kita, terlebih dahulu kita akan record Google Meet ini dengan kita klik kepada More Option. Klik pada More Option dan kita klik pada Record. Baik, ini saya guna dua aplikasi. Untuk merekodkan tutorial ini, saya menggunakan aplikasi lain. Dan untuk merekodkan pengajaran ini, kita guna Google Meet. Okey, tunggu sampai berwarna merah. Baik, bila dah warna merah dan bunyi isyarat tu bermakna kita pun bolehlah mulakan rakaman video ini. Okey, saya akan demo lah sedikit bagaimana kita mulakan rakaman ini. Assalamualaikum para pelajar semua. Semoga semuanya sihat sejahtera. Baiklah, hari ini pengajaran dan pembelajaran kita tidak laksanakan secara segera menggunakan Google Meet sebab pada masa ini saya sedang menghadiri mesyuarat. Saya berada di Kuala Lumpur, sedang bermesyuarat. Jadi saya rakamkan terlebih dahulu pengajaran kita ini untuk memudahkan saya daripada menggantikan kuliah kerana saya sedang mesyuarat. Kita teruskan dengan persembahan PowerPoint saya. Baik, di sini saya tak dapat lagi sebab saya menggunakan aplikasi untuk merakam. Jadi saya perlu terlebih dahulu buka saya punya presentation ini dan kembali semula ke Meet, dan sekarang saya akan share. Okey. Baiklah. Sekarang saya share. Ini saya besarkan dulu. Okey. Dan saya penuhkan ini dengan saya klik pada okey, ini pun saya tutup dulu. Baik, para pelajar sekalian, nampak tak apa yang sedang saya kongsikan dengan anda? Okey, untuk hari ini kita teruskan kursus kita iaitu BMMB 3023 Linguistik Terapan
di mana kita masih lagi berada dalam subtajuk konsep dan sifat bahasa. Okey, pada pengajaran hari-hari yang sebelum ini kita telah melihat sifat bahasa, antaranya yang pertama kita telah belajar iaitu sifat bahasa yang pertama itu kata tunggal. Okey, kita dah belajar kata tunggal dan untuk minggu ini kita akan masuk sifat bahasa yang kedua iaitu kata akronim. Baik, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan kata akronim. Baik, kata akronim ialah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal. Menggabungkan huruf awal, suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuk perkataan baru yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Maknanya bila dia gabung, dia dah jadi satu perkataan baru dan penggunaannya itu sudah pun utuh. Okey. Kata akronim juga tergolong sebagai kata tunggal. Okey, kalau kita lihat pada definisi ini, mungkin kita tak faham lagi. Kita tak faham. Jadi kita akan tengok pula nanti contoh-contoh, baru kita akan lebih jelas. Okey. Kata akronim ini terdapat sekurang-kurangnya 4 jenis. Terdapat sekurang-kurangnya 4 jenis kata akronim, iaitu yang pertama. Yang pertama, kata akronim ini terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan. Dia terbentuk daripada huruf awal perkataan dalam rangkai kata, maknanya dalam apa perkataan-perkataan itu, maknanya rangkai kata ni dia ada banyak perkataan lah. Lazimnya merupakan kata nama khas. Biasanya, lazimnya atau biasanya, dia adalah kata nama khas. Ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Semua huruf besar. Contohnya, contoh saya beri di situ, contohnya perkataan abim. Abim ni adalah kata akronim. Macam kita, selalu kita guna di IPG kita ni, selalu kita guna PPISMP. Kan? PISMP, tapi itu kita tak boleh sebut macam abim sebab abim ni dia boleh disebut mudah. Abim, sebab dia itu sepatutnya ABIM, tapi dah bila perkataan ini dia boleh kita sebut sebagai abim angkatan Belia Islam Malaysia. Maknanya tiap-tiap huruf awal dalam rangkai kata ini diambil dan disatukan menjadilah satu akronim ABIM. Angkatan Belia Islam Malaysia. Kalau dulu zaman-zaman tahun 70-an, pertubuhan ini memang amat dikenali oleh kalangan belia-belia Islam. Tapi sekarang ni mungkin ramai yang tak tahu. Kamu cuma kenal apa? Kenal PAI. PAI tu dia punya sifat dia tu lebih kurang macam ABIM jugalah. Persatuan Agama Islam. Tapi ni peringkat kebangsaan, peringkat Malaysia, dia ada satu pertubuhan belia. Belia, iaitu Angkatan Belia Islam. Yang kedua, IKIM. Dekat-dekat lah ni. Dekat-dekat juga. IKIM adalah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dia ada terbitkan radio IKIM. Tapi kebanyakan pelajar kita, dia tak masukkan dalam dia punya smartphone. IKIM ni, dia cuma apa? Masuklah Hot FM, masuklah Era, masuklah Cool FM. Kalau yang berumur macam saya ni, masuk apa? Masuk radio klasik, kan? Maklum dah, faktor usia. Okey, seterusnya. Kata akronim lagi yang terbentuk melalui gabungan suku kata awal. Okey, dia ambil suku kata pula sekarang ni. Suku kata, tadi dia ambil huruf yang awal dalam rangkai kata. Tapi yang ini, yang kedua ni, dia ambil suku kata. Dia ambil melalui gabungan suku kata awal sejumlah perkataan. Okey.
Kadangkala dia adalah kata nama khas dan kadangkala ia adalah kata nama am. Okey, contohnya bernama. Bernama dia adalah satu kata nama khas iaitu Berita Nasional Malaysia. Bila Berita Nasional Malaysia, maka dia adalah kata nama khas, maka ejaannya pada pangkal awal bernama tu huruf B ditulis huruf besar. Yang lain-lain tu huruf kecil. Bernama. Dia adalah kata nama khas bagi organisasi. Okey. Dan yang kedua contohnya kugiran. Kugiran. Dia adalah gabungan suku kata awal. Gabungan suku kata awal dalam sejumlah perkataan. Ku tu diambil daripada perkataan kumpulan. Gi diambil dari perkataan gitar. Dan ran diambil daripada perkataan rancak. Kugiran, kumpulan gitar rancak. Tapi kalau ikut dalam kugiran tu dia bukan ada gitar saja. Dia ada juga drum, dia juga ada apa, tapi dipanggil, tapi dia akan menyanyikan lagu-lagu rancak. Kalau apa, dia ada juga lagu twist, lagu apa asli. Yang ini memang zaman 60-an, 70-an dulu memang banyaklah kumpulan-kumpulan kugiran ini. Okey, dan kita lihat seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf. Dia ada gabungan huruf dan juga suku kata sejumlah perkataan, dan dia juga ambil suku kata. Dia ambil apa, gabungan huruf pun ada dan juga gabungan dengan suku kata. Kata akronim membentuk kata nama khas, ejaannya bermula dengan huruf besar. Yang ini dia punya macam tadi, akronim tadi dia boleh jadi kata nama am atau kata nama khas. Tapi ini pun, tapi yang ini digunakan sebagai kata nama khas. Contohnya, MARA, Majlis Amanah Rakyat. Dia ambil M, lepas tu dia ambil amanah, dan rakyat dia ambil suku kata. Okey, dia ambil, ada yang ambil awal pangkal perkataan, ada yang dia ambil suku kata, dia gabung dua-dua sekali kan. Yang kedua, Intan, Institute, dia ambil IN untuk mula, dia punya akronim. Lepas tu takbiran, dia cuma ambil huruf T saja, dan awam negara jadi AN, Intan. Okey, tuan-tuan, itulah contoh kata kita mengajar budak-budak kita. Kemudian kita pun stop sharing. Dah stop sharing, selesai kan. Kita pun bolehlah tutup. Dan sekarang ni kita selesai dah. Selesai, kita anggap selesai dah pengajaran kita. Dan kita pun pergi semula ke bahagian more option. Kita stop recording. Okay, stop recording. Okay, stop. Kemudian kita pun bolehlah tutup kita punya Google Meet. Selesai dah rakaman kita. Kita pergi semula ke, kita buka semula, saya pun bolehlah leave kita punya Google Meet. Okey, dan kita pergi semula ke Google. Okey, kita pergi ke Google Drive. Kita pergi ke Google Drive. Okey, sebab rakaman kita tadi akan pergi ke Drive. Akan pergi ke Drive. Okey, pergi ke Drive. Tengok dulu, dia akan masuk dalam Meet Recording. Okey, kita double klik di sini. Okey, agak lambat sikit saya punya ni. Okey, inilah tadi yang saya tunjukkan tadi. So kita boleh tengok dulu. Okey, dia akan bermula dengan
Ini adalah rakaman kita tadi. Okey. Okey, sekarang kita boleh merekodkan PDP kita. Okey, saya menggunakan dua aplikasi untuk Okey, selesai situ. rakaman Maka ini kerana satu untuk Sekolah Kot tunjuk sikit-sikit kan. Okey, kemudian kita nak masukkan video ini ke dalam Google Classroom. Jadi kita cuma right click di sini. Kita ambil get shareable link. Okey. Kemudian kita copy link ini. Okey, copy link. Okey, link dah copy. Kita masuk ke Google Classroom. Google Classroom. Okey, sekarang ini Google Classroom. Dalam Classwork. Okey. Classwork. Okey, ini saya dah sediakan. Katalah ini saya letakkan dalam minggu yang kedua. Saya nak letakkan topik ini adalah dalam topik morfologi bahasa Melayu. Jadi saya ambil create. Kemudian saya ambil material. Kemudian kita letak sini video PDP tidak segera. Bubur je lah kan. Tak apa nama pun boleh. Description, kita tulislah situ. Okey, video PDP secara tidak segera. Okey, sebab apa tak segera? Tulislah tu. Mesyuarat di mesyuarat. Okey, saya mesyuarat kata dah. Okey, tak apalah. Tulisnya tu. Kemudian kita add. Kemudian kita cuma ambil link. Okey, kita pastekan link tadi dalam situ. Kemudian add link. Okey, selesai. Kemudian kita jangan lupa postkan kita punya video. Okey, sekarang ni kalau kita lihat, tadi saya terlupa satu perkara, saya tak letakkan dia dalam tempat mana. So saya klik semula sini edit. Biasalah tu. Edit, kita letakkan topik dia dalam topik 2. Sebab topik 2 ni ada yang kita tertinggal. Kita save. Okey, selesai. So dalam sini ada, dalam topik 2 ni ada video tidak segera, PDP tidak segera. Bila pelajar kita klik di situ, so dia akan dapat lihat video yang kita sediakan lebih awal untuk pelajar-pelajar kita tonton, sebab kita tidak ada di IPG kita itu kerana kita sedang bermesyuarat. Ni saya duk renung ni. Okey, sekarang kita boleh merekodkan. Okey, selesai sudah. Kita. So kita boleh saya menggunakan tutup. Okey. Kita tutup video ni. Mana dia? Okey. Tutup sini. Okey. Mana dia tak mau pergi tutup pula. Okey. Sekejap Okey, tak apa. Kita pergi ke sini. Okey, sekarang video dah ada. Jadi kalau kita pergi mesyuarat pun tidak jadi masalah. Kelas kita dapat kita jalankan secara tidak segera. Apa yang kita nak sampaikan dalam kelas itu masih lagi dapat kita jalankan. Cuma nanti bila ada soal jawab, kita mintalah pelajar jawab. Ataupun kita boleh terus letakkan video ini dalam YouTube. Letak dalam YouTube, kemudian minta pelajar kita buat komen. Okey, itu pun boleh juga. Jadi terpulanglah pada semua bagaimana, yang penting rakaman video PDP kita dapat kita laksanakan.